Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi PDPR pada minggu ini, hari Khamis, PDPR tahun 6. Moga-moga semua anak-anak tahun 6 bijak dan 6 bestari akan terus bersemangat untuk mengikuti PDPR pendidikan Islam kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan buat latihan modul mengikut tarikh hari inilah yang telah ditetapkan dalam modul tu. Jadi kamu hanya perlu tulis nama sahaja di ruang kosong tu. Okey. Tulisan rumi pun tak apa. Tulis nama sahaja, tarikh dan hari, kelas apa semua dah ada dah. Jadi kamu tulis nama. Okey, baik. Tajuk hari ini ialah bidang ulum, iaitu bidang akidah. Tajuknya ialah syirik. Tajuk syirik. Okey. Kita tengok sepintas lalu dulu latihan untuk hari ini. Apa yang kita nak buat. Kemudian kita akan tengok tajuk ni di buku teks lah. Baru kita boleh buat latihan ni. Okey. Baiklah, latihan yang pertama, arahan dia boleh baca di sini. Dia kata apa? Pilih pernyataan yang berkaitan dengan syirik dan kemudian tulis semula. Okey. Ni dia ada bagi poin ataupun isi di atas ni berkenaan dengan syirik. Jadi kamu ambil 4 sahaja yang berkaitan, yang berkaitan dan tulis semula di ruang kosong bawah ni. Okey, ni dia bagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dia ada bagi 8 pilihan jawapan. Ikut poin ni, ikut titik-titik ni. Kamu cuma pilih 4 sahaja yang ada berkaitan dengan syirik. Nak tahu mana berkaitan dengan ataupun tidak? Kita akan sama-sama baca di buku teks sekejap lagi ya. Okey, kita tengok yang pertama ni apa? Ustaz tolong baca. Syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Okey, kalau kamu rasa yang ni betul, ambil yang ni, tulis di tempat kosong ni. Kalau kamu rasa bukan, tak payah ambil. Okey, yang kedua, syirik adalah dari dosa kecil. Okey, seterusnya, syirik terbahagi kepada 2, iaitu syirik khafi dan jali. Okey, kalau betul ambil tulis. Kalau tak betul, tinggalkan, tak payah tulis ya. Seterusnya, syirik ialah menyembah Allah yang Maha Esa. Okey, seterusnya, dalil tentang dosa syirik. Ini dia ada bagi ayat Al-Quran ni. Betul tak ayat Al-Quran ni? Kamu cuba bandingkan dengan yang di buku teks sekejap lagi. Kalau sama, betul lah. Boleh ambil. Kalau tak sama, kamu tak payah ambil. Okey, seterusnya, dalil naqli. Dalil naqli tentang dosa syirik. Ni betul ke? Qul huwallahu ahad. Betul ke yang ni? Dalil naqli tentang syirik. Kalau bukan, tak payah ambil. Kalau dia, kamu ambil salin balik di tempat kosong. Seterusnya, syirik ialah dosa besar. So, syirik ni dosa besar ke dosa kecil? Kalau dosa besar, kamu ambil tulis di bawah ni. Okey, sekejap lagi kita akan tahu jawapan dia bila kita baca buku teks sama-sama. Okey, seterusnya di bawah ni, minum arak ialah contoh syirik. Minum arak ialah contoh syirik. Betul ke? Kalau tak betul, tak payah ambil. Okey, kita tengok muka surat yang kedua. Apa pula latihan untuk hari ini? Masih lagi tajuk syirik. Tandakan right pada perkara-perkara syirik kepada Allah. Okey, kalau perkara tu perkara syirik kepada Allah, kita right. Kalau bukan,
tinggalkan kosong di tepi-tepi ni yang ada macam bentuk teko ni. Okey. Kamu kalau perkara tu syirik, kamu tanda right dalam ni. Okey. Yang pertama ni, menyembah patung berhala atau benda-benda lain. Okey, kalau syirik, kamu tanda right di sini. Kalau bukan, tinggalkan kosong. Yang kedua, menganggap ubat sebagai penyembuh. Dia anggap ubat tu sebagai penyembuh. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Okey, seterusnya. Yang ni, memuja roh nenek moyang atau kubur. Yang ni memuja roh nenek moyang atau kubur. Seterusnya yang bawah ni, solat. Solat. Okey, yang ini pula, percaya kepada ramalan nasib. Percaya kepada ramalan nasib. Meramal nasib. Okey, betul tak betul, tengok tapak tangan dan sebagainya, itu dipanggil sebagai meramal nasib. Okey, seterusnya yang ini, sini memakai lambang agama lain. Memakai lambang agama lain, syirik ataupun tidak. Contohnya dia orang Islam tapi dia pakai rantai salib. Itu memakai lambang agama lain. Okey, kalau rasa syirik, kamu tanda right di sini. Dan yang terakhir untuk latihan B ni, takbur. Takbur. Takbur ni syirik ataupun tidak, kamu tanda right. Okey. C. Sekarang latihan C. Tandakan pangkah pada akibat melakukan syirik. Akibat syirik. Bila akibat ni, maksudnya apa dia yang dia akan dapat apabila dia melakukan syirik. Apa balasan-balasan yang dia akan dapat bila melakukan syirik. Okey, yang pertama, balasan apa yang dia dapat? Yang pertama, dimurkai Allah dan azab di neraka. Dimurkai Allah dan azab di neraka. Allah murka kat dia dan dia akan menerima azab di neraka. Kalau betul, kalau kamu rasa yang itu akibat, kamu pangkah di ruang kosong bulat ni. Okey, bawah dia pula, dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah. Betul ke orang yang buat syirik ni berada dalam lindungan Allah? Okey, kamu right ataupun pangkah. Yang seterusnya, tidak mendapat rahmat Allah. Tidak mendapat rahmat Allah. Okey, betul ke? Salah ke? Kalau rasa yang ini akibat dia, kamu pangkah. Pangkah. Kalau bukan, kamu biar kosong sahaja, tak payah buat apa-apa. Okey, yang terakhir, jauh daripada hidayah Allah. Jauh daripada hidayah Allah. Okey, itu sahaja. Ustaz tolong baca sahaja. Jadi, kamu terpulang pada kamulah nak buat jawapan dia yang macam mana kan. Okey, macam mana kamu faham, macam itulah kamu akan buat jawapan dia. Okey, kita akan cuba sama-sama membaca pula di buku teks berkenaan tajuk ni. Okey, sekarang buku teks muka surat 101. 101. Ini buku teks. Okey, kita bagi besar sikit. 101. Okey. Kita akan tengok yang pertama berkenaan dengan pengertian syirik. Okey, sebelum tu kita baca dulu apa dia ni. Yang sedang dia bersembang dengan cikgu dia. Okey, kita tengok budak ni dia kata apa? Ustazah, lihat rencana ini. Memakai azimat boleh merosakkan akidah. Boleh Ustazah jelaskan? Okey, lepas tu cikgu dia pula kata, benar Hakim, azimat atau tangkal hanyalah kertas.
kain atau bahan lain yang mempunyai tulisan tertentu. Orang yang memakai azimat percaya bahawa benda ini mempunyai sakti, mempunyai kuasa sakti lah, dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Azimat ataupun tangkai kalau kita tengok dalam cerita-cerita filem, cerita-cerita hantu yang balut dengan kain kuning tu, dia buat rantai dan sebagainya, dia buat gelang dan sebagainya. Kononnya perkara tu dapat melindungi diri dia, bagi diri dia jadi kuat dan sebagainya. Lagi dia dapat bagi orang lain lemah, bagi orang lain rasa takut kat dia. Itu kita panggil sebagai azimat ataupun tangkal. Okey, kemudian apa pula, kita sambung lagi di sini yang kuning-kuning ni. Apabila seseorang percaya bahawa azimat dapat menyembuhkan penyakit, menentukan kejayaan dan melindunginya daripada bahaya, itulah yang menyebabkan rosaknya akidah. Perbuatan ini dinamakan syirik. Bila kita sebagai orang Islam, kita memakai azimat ataupun tangkal tu, lepas tu kita percaya pula bahawa benda tu lah yang duk lindung kita, benda tu lah yang duk bawa tuah kepada kita, yang duk bagi kita sihat dan sebagainya, maka dinamakan syirik. Akidah kita sebagai orang Islam boleh rosak. Okey, seterusnya nombor 4, tengok sini. Bukankah Allah Maha berkuasa menyembuhkan penyakit? Penentu kejayaan dan tempat kita memohon perlindungan, Ustazah. Budak ni kata, patutnya Allah lah tempat kita mohon untuk kesembuhan penyakit. Kita nak minta pertolongan dan sebagainya hanya kepada Allah. Okey, lepas tu cikgu dia kata, bijak kamu Hakim, memang benar kata-kata kamu itu. Betul lah. Budak ni kata hanya Allah sahaja tempat kita mohon segala pertolongan dan kita mengharapkan apa-apa pun hanya kepada Allah sahaja. Bukan duk percaya kata tangkai duk bagi kita sihat dan sebagainya. Okey, kita tengok pengertian. Pengertian syirik yang duk sebut syirik itu apa dia? Okey, kita tengok sini muka surat 102. Muka surat 102 buku teks. Apa dia maksud syirik? Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Okey, itu pengertian dia dalam tulisan warna merah ni. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maksudnya dia menyamakan lah, menyekutukan ni. Dia menyamakan Allah dengan perkara-perkara yang lain lah. Okey, maksudnya dia anggap macam tadilah tangkal. Dia anggap tangkal tu pun berkuasa melindungi dia, berkuasa bagi dia sihat dan sebagainya, berkuasa memberi dia kejayaan. Jadi dia samakan tangkal tadi ataupun azimat dengan Allah. Jadi itu dipanggil syirik. Syirik ni perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan iktikad. Okey. Hukum, sekarang hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Bila ditanya, ada soalan tanya apakah hukum melakukan perbuatan syirik, hukumnya ialah haram. Okey, sekarang kita dah tahu maksud dia, kita dah tahu hukum. Okey. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Syirik terbahagi kepada dua. Okey, sekarang masuk pula pembahagian syirik. Jenis-jenis syirik. Syirik ni ada dua jenis, ada dua bahagian.
Iaitu yang pertama syirik jali, yang kedua syirik khafi. Dua jenis syirik sahaja. Jali yang pertamanya nama dia syirik jali, yang kedua syirik khafi. Okey, setakat ni kita dah tahu 3 perkara, iaitu maksud syirik, hukum syirik, hukum melakukan syirik, dan yang ketiga kita dah tahu di sini jenis syirik. Syirik terbahagi kepada 2, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Kita akan tengok sekejap lagi syirik jali tu macam mana, syirik khafi tu macam mana. Okey. Seterusnya ini di letakkan pula kat sini dalil naqli. Okey, kita peringat balik bahawa dalil naqli ni ialah dalil yang mesti ada ayat Al-Quran ataupun hadis, baru kita panggil dia dalil naqli. Okey, ini dalil naqli dia. Fala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Okey, surah Al-Baqarah ayat 22. Itu dalil naqli. Betul tak macam soalan tadi? Tadi ada soalan tanya dalil naqli syirik ni ialah apa kan? Kalau sama dengan yang di buku teks ni maka betul lah. Kalau tak sama, salah. Okey. Apa maksud ayat Al-Quran ni? Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Okey, itu ialah dalil naqli berkenaan dengan syirik. Okey, seterusnya kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey, syirik yang pertama tadi kan ada dua jenis syirik. Okey, kita pergi yang pertama dulu. Syirik jali. Syirik jali. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan syirik jali ini? Okey, syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah, atau menyembah selain Allah yang Esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Okey, syirik jali ni syirik yang besar, yang jelas. Jali jelas. Lebih kurang kan bunyi dia, jali jelas. Syirik yang jelas, yang memang nampak terang-terang kata dia melakukan syirik. Kalau kita tengok di gambar ni, nampak tak tok dukun ataupun bomo ni. Jadi itulah yang selalu kita tengok dalam filem dan sebagainya. Syirik jali lah tu, yang memang nampak terang-terang kata dia menyembah selain Allah, dia sembah syaitan dan sebagainya. Okey, contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik jali. Okey, apa dia contoh-contoh perbuatan syirik jali ni? Yang pertama, menyembah berhala. Yang kedua, matahari, bulan atau lain-lain. Seterusnya, meminta doa dan pertolongan selain Allah. Dia sembah perkara lain. Sembah syaitan, matahari, bulan dan sebagainya lah. Okey, yang ketiga. Kita tengok di bulat yang bawah ni. Akibat orang yang mengamalkan syirik jali. Okey, apa dia akibat dia? Yang pertama, merosakkan akidah. Yang kedua, tadi ada soalan kan berkenaan dengan akibat. Merosakkan akidah. Yang kedua, hilang pergantungan dengan Allah. Yang ketiga, berdosa besar dan dimurkai Allah. Dan yang keempat akibatnya kalau kita buat syirik jali ni, kekal dalam api neraka. Okey, itu akibat-akibat lah kalau mengamalkan syirik jali. Okey, seterusnya syirik yang kedua. Tadi ada dua jenis abang lah kan. Jadi yang kedua ni ialah syirik khafi. Khafi. Kalau yang tadi jali, syirik jelas, syirik besar.
Okey, sekarang syirik khafi ni apa pula? Okey, kita tengok di sini. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Okey, kalau tadi syirik besar, yang ini pula syirik kecil. Syirik khafi ni maksudnya dia tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Okey, kita tengok contoh gambar ni. Ada murid ni, dia sedang bersolat. Apa yang dia kata ni? Mak mesti puji aku depan adik-adik sebab rajin solat. Okey, jadi dia niat sembahyang ni bukan dia niat kerana Allah Ta'ala. Memanglah dia niat di mulut tu kerana Allah Ta'ala. Tapi dalam hati dia tu, niat sebenar dalam hati dia, dia nak mak dia nampak dan mak dia puji dia. Jadi hilang dah keikhlasan dia. Dia tak ikhlas dah sembahyang dia tu. Dia nak pujian semata-mata. Jadi itulah contoh syirik khafi. Dia buat sesuatu ibadah bukan kerana Allah. Memanglah di mulut dia cakap, sahaja aku solat subuh 2 rakaat kerana Allah, itu di mulut dia. Tapi di dalam hati, niat sebenar dia, dia nak pujian. Dia nak pujian daripada mak dia dan siapa-siapalah. Okey. Kita tengok pula keadaan yang membawa seseorang kepada syirik khafi. Okey, contoh-contoh dia lah. Apa dia lah? Yang pertama, riak dalam ibadah, iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan kerana Allah semata-mata, seperti seseorang melakukan ibadah kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Biasanya syirik khafi ni ibadah lah. Ada yang sembahyang tapi dia niat nak tunjuk saja dan sebagainya, menunjuk-nunjuk lah dalam beribadah. Okey, ada yang bagi derma dan sebagainya, tapi niat dia tidak ikhlas. Dia berniat untuk menunjuk-nunjuk sahaja. Itu tidak baguslah, tidak diterima Allah lah. Malah boleh jatuh kepada syirik khafi. Syirik khafi biasanya melibatkan perkara-perkara ibadah lah. Beribadah dengan riak dan sebagainya. Okey, kita akan tengok pula akibat orang yang mengamalkan syirik khafi. Apa dia akibat dia? Yang pertama, menghapuskan pahala amalan. Tak dapat pahala pun. Buat penat saja sembahyang, mangkit duduk, penat sahaja. Kalau tidak niat ikhlas kerana Allah. Kalau niat nak ambil pujian orang, habislah tak dapat pahala. Yang kedua, sukar menerima pandangan orang lain. Dia tak boleh terima orang tegur dia. Jangan sembahyang nunjuk-nunjuk dan sebagainya. Dia marah kalau orang tegur dia. Okey, yang ketiga, menimbulkan permusuhan. Seterusnya, dibenci masyarakat. Dan akibat yang terakhir, mudah berputus asa. Putus asa lah. Bila orang tak puji, dia sembahyang, dia rajin sembahyang, makanya lama-lama dia, tak ada siapa puji pun aku sembahyang, tak ada siapa puji pun aku baca Quran. Jadi dia tak mau buat dah. Tak payah duk sembahyang lah. Lepas ni tak ada siapa puji dah. Tak payah duk baca Quran lah. Tak ada orang puji kan. Jadi kalau dia buat ikhlas kerana Allah, makanya dia taklah kecewa. Dia tidaklah berputus asa sebab dia tahu Allah nampak kan. Kita pun dah belajar Allah Maha melihat segala perbuatan. Jadi dia tak akan berputus asa kalau niat dia memang ikhlas betul-betul. Dia nak beribadah kerana Allah. Tapi bila dia nak pujian orang, tetapi orang tak puji pun apa yang dia buat tu, maka dia mulalah rasa kecewa, rasa nak berputus asa. Okey, itulah sahaja pelajaran pada hari ini berkenaan dengan tajuk syirik.
Okey, jadi apa yang kita dapat hari ini? Yang pertamanya, pengertian syirik. Maksud dia tadi, maksud syirik, hukum syirik, dan juga dua jenis syirik, iaitu syirik jali ataupun syirik besar. Syirik jelas, jali ni syirik yang jelas, yang boleh orang nampak, macam pakai salib, macam menyembah tokong, menyembah apa yang lain-lain lah selain Allah. Dia tu orang Islam tapi dia sembah lain daripada Allah. Itu memang nampak jelas syirik besar, syirik jali. Kita panggil syirik jali. Yang keduanya syirik khafi. Syirik khafi ni dalam beribadah lah, biasanya dia timbul riak, dia niat bukan kerana Allah, dia niat nak pujian. Itu syirik khafi. Seterusnya kita dapat tengok, dapat membaca sama-sama tadi dalil naqli berkenaan dengan syirik, dan juga keadaan contoh-contoh perbuatan syirik jali, dan juga contoh-contoh perbuatan syirik khafi. Okey, sekian sahaja PDPR untuk hari ini. Jadi semoga kamu dapat menjawablah latihan dalam modul yang telah diedarkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.